Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari tajuk kedua dalam bidang akidah, iaitu akidah Islam. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 75. InsyaAllah dalam tajuk ini kita akan dapat menyatakan maksud akidah, menyenaraikan sumber akidah, menyatakan ciri akidah yang salah dan benar, menyenaraikan kepentingan akidah dalam kehidupan, menyatakan Islam agama yang benar, menyatakan contoh ajaran sesat dan juga menyatakan perkara yang boleh merosakkan akidah. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk ini, mari kita ingat semula kisah tentang seorang pemuda yang terkenal dengan perwatakan yang keras, berani dan berdisiplin tinggi. Sebelum keislamannya, beliau merupakan seorang yang sangat kuat menentang dakwah Rasulullah SAW. Namun setelah beliau menerima hidayah Allah kerana mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya telah terbuka untuk menerima Islam. Beliau juga mendapat gelaran Al-Faruq daripada Rasulullah SAW yang bermaksud pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Begitulah hebatnya kisah seorang pemuda yang mendapat nur Islam. Selepas keislamannya, Islam semakin dihormati dan semakin dimuliakan. Siapakah insan yang dimaksudkan ini? Beliau ialah Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar bin Al-Khattab akhirnya telah menemukan Islam sebagai akidah yang sebenar. Mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan akidah ini. Akidah dari segi bahasa ialah ikatan atau simpulan. Akidah ini ialah ikatan atau simpulan. Dari segi istilah pula, akidah ialah keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara ghaib. Jadi kita sebagai umat Islam yang mempunyai pegangan akidah, kita ialah umat yang mempunyai keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara ghaib. Jadi kita sebagai umat Islam wajib menerima sepenuhnya apa-apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dan kita perlu mendalami Al-Quran dan As-Sunnah ini supaya kita akan jadi seorang yang sentiasa berhati-hati agar tidak terpesong ke arah akidah yang salah. Seterusnya, mari kita lihat apakah sumber akidah. Apakah sumber kepada keyakinan dan keimanan yang mantap ini? Sumber akidah ada dua, iaitu Al-Quran. Yang kedua ialah hadis. Sumber utama Al-Quran ini kita boleh lihat yang pertama daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahannya, katakanlah yakni wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala tempat berharap, yakni tempat memohon segala hajat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi pengucapan syahadah sebagai tunjang akidah ini juga kita dapat lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam buku teks muka surat 77. Dalam hadis ni sabda Rasulullah SAW, an Abi Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Terjemahannya, Abu Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingkari pengibadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, haramlah hartanya dan darahnya, yakni daripada diambil, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghisapnya.
Jadi kedua-dua dalil tersebut, dalil Al-Quran, ya, bukti daripada Al-Quran surah Al-Ikhlas, dan juga dalil hadis, bukti daripada hadis yang telah dibacakan tadi, ya, membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengakui kebenaran dan keistimewaan akidah Islam ini sebagai pegangan utama manusia, ya. Jadi sumber akidah, sumber pegangan kita adalah berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis. Setelah kita memahami pengertian dan juga sumber akidah, mari kita lihat pula apakah perbezaan di antara akidah yang benar dan juga akidah yang salah. Okey, setiap Muslim wajib berusaha untuk menjaga akidah mereka. Ya, kerana dengan mendalami ilmu akidah ni lah kita dapat membezakan antara akidah yang benar dengan akidah yang salah. Ya, jadi kita hendaklah berusaha untuk mempelajari ilmu akidah supaya kita dapat membezakan dan tidak terpesong kepada akidah yang salah. Ya, kita lihat dulu apakah ciri-ciri akidah yang benar. Ya, akidah yang benar ini dari segi kepercayaannya ialah kita percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Ya, dan sumber akidah yang benar ini adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, batasan akidah yang benar ini ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan amalan yang dilakukan, ya, akidah yang benar ini ialah melakukan amalan, upacara dan ada istiadat, semuanya selari dengan akidah Islam. Ya, jadi kita sebagai umat Islam adalah berpegang kepada akidah yang benar yang mempunyai keempat-empat ciri ini. Mari kita lihat pula apakah ciri-ciri akidah yang salah. Ya, akidah yang salah ini dari segi kepercayaannya menafikan keesaan dan kekuasaan Allah, seperti mana kepercayaan agama lain, ya, dan juga ajaran-ajaran sesat ni yang menafikan hanya Allah sahaja yang berkuasa dan menguasai alam ini. Ya, sumber akidah yang salah ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan batasannya, ya, akidah yang salah ini mensyirikkan Allah, yakni menduakan Allah. Ya, dan amalan-amalan yang dilakukan, upacara dan adat istiadatnya bertentangan dengan akidah Islam. Ya, jadi pastikan kita berpegang kepada akidah yang benar dengan cuba untuk memahami apakah ciri-ciri akidah yang benar ini. Mari kita lihat apakah kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim. Ya, sebagaimana yang kita tahu, akidah ini adalah teras dan tunjang dalam kehidupan seorang Muslim, yang mana kehidupan manusia akan terumbang-ambing, ya, tanpa haluan jika kita tidak mempunyai akidah, ya, seumpama kapal yang hanyut di tengah lautan. Mari kita lihat apakah kepentingan akidah. Okay, yang pertama, akidah inilah yang membentuk jati diri kita sebagai Muslim yang sejati. Ya, akidah inilah yang menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi tujuan kita diciptakan ini adalah untuk kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okay, yang ketiga, akidah inilah yang menjadi benteng daripada kita terjebak dengan perkara-perkara khurafat dan juga syirik, ya, kerana keyakinan, kepercayaan teguh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat membantu kita, ya, daripada terlibat dengan perkara-perkara syirik ini. Okay, yang keempat, akidah ini menjadi syarat amalan diterima oleh Allah, ya. Sebab itu orang yang tidak memeluk Islam, ya, orang kafir, amalannya tidak diterima kerana akidah mereka tidak mentauhidkan Allah. Okey, seterusnya akidah ini juga merupakan pintu kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, kerana dengan akidah inilah dapat membimbing kita ke arah kebenaran. Okay, dan seterusnya akidah juga merupakan tunjang kekuatan umat dan negara Islam, di mana bila umat Islam mempunyai akidah yang kukuh, ia akan sentiasa mentaati perintah Allah dan akan sentiasa berusaha untuk membangunkan umat dan juga negara.
Mari kita lihat tentang Islam sebagai agama yang benar. Kenapa hanya Islam sahaja agama yang benar? Yang pertama, kerana Islam ini ialah agama fitrah. Ini terbukti menerusi sifat agama Islam tersendiri yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Seperti mana yang kita telah pelajari dalam tajuk sebelum ini, Islam agama fitrah. Islam memenuhi kehendak manusia melalui peraturan-peraturan dan hukum yang ditetapkan. Yang kedua, hanya Islam sahaja yang mempunyai sumber yang sahih, yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup. Kebenaran Islam ini terbukti dengan kebenaran Al-Quran yang tetap terpelihara daripada penyelewengan sejak dulu sehinggalah ke hari kiamat. Yang ketiga, Islam terbukti sebagai agama yang benar kerana martabat Islam yang tinggi. Agama Islam mempunyai martabat yang tinggi kerana Islam datang daripada zat yang maha tinggi. Ketinggian Islam ini terbukti apabila Islam mampu mengatasi ilmu dan kajian manusia. Islam juga merupakan penyelesaian kepada semua masalah umat dan mempunyai petunjuk ke arah kebenaran yang membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Jadi ini adalah ciri-ciri Islam sebagai agama yang benar. Alhamdulillah, semoga kita dapat memahami tentang akidah Islam dan juga dapat membezakan di antara akidah yang benar dengan akidah yang salah agar kita terpelihara daripada kesesatan. InsyaAllah jumpa lagi dalam tajuk pendidikan Islam yang akan datang.